Okay, bismillahirrahmanirrahim and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so first of all, saya nak berterima kasih kepada Miss kerana memberikannya peluang untuk membuat video presentation. Okay, so tanpa membuang masa, mari saya perkenalkan diri saya dan juga ahli tim saya. Okay, so nama saya adalah Muhammad Akil as a presenter pertama. Muhammad Akil bin Muhammad Sufi. Dan yang kedua adalah Nuridwana Iva binti Roslan as presenter kedua. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita masuk ke slide. Okey, so ini dia definisi, cara pemikiran dan juga nilai kemanusiaan. Okey, so untuk slide yang pertama ni adalah slide tentang cara pemikiran. Okey, cara pemikiran, kata dasarnya ialah fikir. Fikir ialah cara atau hal yang memikirkan sesuatu. Maksudnya kita cubalah imagine sesuatu. Sebabnya kita memikirkan sesuatu lah. Lepas tu, ianya ditafsir dan dibentuk kepada sesuatu yang dialami yang berteraskan matlamat yang boleh membawa kepada penyelesaian dan berteraskan alam nyata. Maksudnya kita fikir sesuatu untuk kita mengatasi masalah sesuatu, untuk kita menyelesaikan apa-apa masalah. Sebab dengan berfikirlah kita boleh dapat something idea. Okey, lepas tu belum lagi masih panjang lagi. Melalui ramalan, dibuat ramalan tentang dunia tersebut. Maksudnya kita boleh meramal dengan kita berfikir ni. Kita macam contoh paling senang, kita boleh tengok kita nampak macam awan tu mendung-mendung je. Maksudnya dengan ramalan kita meramalkan bahawa kejap lagi mesti turunnya hujan. Sebabnya kita berfikir. Okey, seterusnya, oleh itu pemikiran adalah berguna sangat kepada satu organisma dalam keperluan matlamat dan kehendak ketika membentuk suatu rancangan atau usaha untuk mencapai matlamat yang diingini. Okey, seterusnya, pemikiran juga adalah asas kepada tingkah laku dan perhubungan manusia. Pemahaman tentang asal dan kesan pemikiran daripada segi fizikal dan metafizikal ialah matlamat yang penting dalam pelbagai bidang akademik seperti falsafah, linguistik, neuroscience dan kecerdasan buatan. Macam-macam, sebab dengan apabila kita berfikir ni, kita boleh menjanakan idea, pendapat. So daripada situlah terhasilnya pendapat-pendapat daripada cendekiawan dan juga para alim ulama contohnya. Okey, seterusnya, pemikiran juga ialah fungsi kognitif tahap yang paling tinggi dan kajian berkenaan proses pemikiran adalah sebahagian daripada psikologi kognitif. Okey, so seterusnya adalah slide tentang nilai kemanusiaan. Okey, nilai kemanusiaan ni memang banyak cabangnya. Antara yang paling senang dulu yang kita belajar sekolah rendah adalah nilai murni, pengajaran. Okey, nilai kemanusiaan ni kalau dikaitkan dengan tajuk kita tadi, iaitu cara pemikiran, ianya sangat boleh dikaitkan, berkait rapat. Sebabnya cara pemikiran betul-betul dapat memupuk nilai kemanusiaan seseorang itu. Kalau contohlah kita memupukkan sifat rasa positif je pada seseorang itu, sudah semestinya kita dapat melahirkan seseorang itu dengan nilai kemanusiaan yang memang positif je orangnya. Maksudnya dia memang pandang daripada sudut positif. Kalau daripada negatif pun dia jadikan sebagai iktibar. So sebenarnya memang amatlah perlu dititik beratkan nilai kemanusiaan ni dan juga dengan cara pemikiran. Sebabnya ianya sangat berkait rapat dan juga adalah salah satu dalam cara untuk menghasilkan ataupun mewujudkan seseorang yang insan yang bagus dalam cara pemikirannya. Okay, so kalau tengok dekat sini pun memang banyak seperti wujud-wujud orang putih. Dia kata banyak yang telah research telah dilakukan. Okay, so seterusnya slide yang terakhir daripada saya, iaitu kepentingan kemahiran berfikir. Okay, kenapa kita dalam berfikir pun kita kena ada kemahiran? Sebab dalam kita berfikir ni, kita perlu berfikir tentang, kita boleh fikir tentang satu yang baik ke, satu yang tak baik ke. Okay, so jadi jom kita huraikan isi dia. Okay, antaranya ialah mencari jalan sesuatu penyelesaian. Contohnya masalah. Maksudnya kalau kita nak cara mengatasi masalah tu, kita kenalah fikir. Itulah ada kepentingan untuk berfikir. Seterusnya adalah memperbaiki diri ataupun menambah baik. Maksudnya kita berfikir macam mana kita nak upgrade diri kita, macam mana kita nak mempertingkatkan diri kita supaya go for another level, untuk kita naik lagi kita punya prestasi diri kita. Okay, so seterusnya adalah untuk menghasilkan dia
menghasilkan idea ataupun cara ataupun pendapat terhadap sesuatu. Maksudnya kita fikir macam mana kita nak menghasilkan ataupun kita nak menjana pendapatan, macam mana kita nak dapat duit. So kita kenalah berfikir, contohnya kita bekerja ataupun kita berniaga. Okay, dan akhir sekali adalah memperoleh kesimpulan untuk menambahkan lagi ilmu baru. Benda ni paling best, saya suka point last ni. Sebabnya dengan kita berfikirlah, kita dapat membuat satu nama dia kesimpulan untuk kita tahu apakah kesan dia. Okay, so itu saja daripada saya. Saya pass video ni kepada Eva pula. Terima kasih. Berikut merupakan contoh-contoh nilai kemanusiaan. Antaranya kejujuran, kreatif, bersikap positif, penerimaan diri, disiplin, bertimbang rasa, bekerjasama, rasa hormat, kesabaran. Berikut merupakan definisi nilai kemanusiaan. Antaranya ialah bersikap positif. Berfikiran positif bukan sahaja mampu mencapai nilai kedamaian dalam diri, malah ketenangan dan kegelisahan dalam diri. Ini kerana apabila seseorang itu gagal berfikiran positif tentang orang sekeliling atau persekitaran kita, maka kita akan sentiasa dalam keadaan yang merasa ragu dan gelisah mengenai apa yang difikirkan orang lain. Ini akan menyebabkan pelbagai masalah mental. Seterusnya adalah kejujuran. Individu yang mampu berfikir dengan cara baik akan sentiasa berlaku jujur terhadap apa sahaja pekerjaan yang dilakukan. Seterusnya adalah kreatif. Tidak semua orang mampu berfikir secara kreatif kerana setengah orang sahaja dapat menguasai otak kanan mereka, iaitu berfikir secara kreatif dan inovatif dan antaranya pula selebih daripada mereka pula cenderung untuk berfikiran secara logik. Seterusnya ialah disiplin diri. Menjadi individu yang berdisiplin bermaksud menumpukan diri kepada matlamat yang dicapai, peraturan yang ditetapkan dan norma yang dikenakan dalam hidup masing-masing. Cara memperoleh disiplin diri perlu memiliki tekad dan mempraktikannya bila mungkin hingga menjadi kebiasaan hari-harian. Rasa hormat. Sikap menghormati ini tidak terbatas kepada manusia sahaja, tetapi kepada agama, kepercayaan dan juga haiwan. Menghormati membawa maksud kita menjaga sensitiviti sesuatu perkara itu agar tidak menyakiti individu lain. Selain itu, hormat juga boleh membawa maksud mempunyai pandangan tinggi terhadap seseorang dengan memberi layanan yang penuh sopan. Pengamalan sikap menghormati dalam diri seseorang mampu membuat seseorang itu dipandang tinggi dan mempunyai empati tinggi kepada orang lain. Bertimbang rasa. Tidak semua orang mampu mengamalkan sikap bertimbang rasa kepada insan lain. Ini kerana sikap bertimbang rasa perlu memiliki kesabaran yang tinggi dan berfikiran secara rasional, kerana kadang-kala ia memerlukan kita berkorban bagi pihak lain untuk mengekalkan kedamaian. Sikap bertimbang rasa ini juga memerlukan seseorang itu untuk pandai membaca situasi sekeliling untuk mengimplikasikan sikap bertimbang rasa ini. Bekerjasama membawa maksud kepada saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan satu pekerjaan atau permasalahan. Kerjasama amat diperlukan apabila seseorang itu melakukan tugasan dalam keadaan berkumpulan. Ini kerana tanpa kerjasama yang dilakukan, maka tugasan tersebut hanya dipikul oleh satu pihak saja dan ini akan menyebabkan perbalahan. Sikap kerjasama bukan sahaja diperlukan semasa menyelesaikan tugasan, malah semasa menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, rakan-rakan serta masyarakat terdekat. Kesabaran. Apabila seseorang mampu mengawal kesabaran mereka, maka banyak perkara tidak baik atau pertengkaran sia-sia dapat dielakkan. Kesabaran mampu diperolehi dengan seseorang itu berfikir secara rasional dan tidak melulu. Akhir sekali adalah keadilan. Keadilan adalah seseorang itu mendapat hasil yang setimpal berdasarkan pertimbangan yang dipengaruhi banyak hal dan sudut pandangan sekeliling. Ia juga membawa maksud kebenaran secara moral mengenai sesuatu hal baik kepada benda atau orang. Kesimpulannya ialah kita perlu sedar bahawa kepentingan cara berfikir dalam memupuk nilai kemanusiaan amatlah memainkan peranan dalam kehidupan seharian kita. Bukan itu sahaja, seperti pepatah barat pernah mengatakan, what you give, you get back. Ini sangatlah wajar dengan kehidupan seharian kita, kerana apabila kita berbuat baik kepada orang sekeliling, sudah semestinya orang lain juga akan berbuat baik terhadap kita. Akhir kata, cara berfikir juga perlu dipupuk kepada generasi muda pada masa kini, ini kerana golongan ini yang akan mewarisi dan mentadbir negara kita. Oleh itu, cara berfikir perlu dititik beratkan kepada golongan muda agar kita dapat melahirkan ramai pemimpin maupun masyarakat yang berkualiti
dan penuh dengan nilai kemanusiaan pada masa akan datang.